Tuhan ke? Saya rasa tidak ada sentuhan yang begitu keras yang cuba dilakukan. Tengok, saya rasa tidak ada. Daripada sudut ini pun kita tidak melihat asakan keras yang cuba dilakukan oleh Azmi. Tetapi pengadil melihat dengan mata kasar beliau itu sendiri untuk memberikan sepakan penalti kepada pasukan JDT. Dan saya rasa sebagai penyerang, Fernando Ferretti mesti berlaku bijak untuk memperdayakan, bukan saja memperdayakan pertahanan dan memperdayakan referee juga, kerana dengan gerakan itu beliau berjaya mendapatkan sepakan penalti untuk pasukan JDT. Okey, itu kelebihannya dan kita lihat pula untuk kali ini. Okey, ceritanya dua di sini. Okey, satu gol penalti ini. Patut kad ke macam mana ni? Saya rasa mungkin perlunya kad merah untuk diraihkan kepada Jody Ahmad kerana tackle yang cuba dilakukan oleh Jody Ahmad ke atas Ivan Mahmud sebentar tadi, tetapi kita lihat pengadil terlebih dahulu ingin melakukan play on dan selepas itu barulah ada provokasi oleh pemain pasukan Terengganu dan juga bantuan pembantu pengadil. Itulah untungnya untuk pasukan Terengganu kerana ada pembantu pengadil yang melihat terjahan yang dilakukan oleh Jody Ahmad yang memberikan sepakan penalti pada pasukan Terengganu. Tapi sebaliknya jadi yang jelas ialah kedua-dua pemain Bergson dan juga Ivan beraksi tenang untuk menyempurnakan sepakan penalti itu kerana ia memberikan tekanan kepada mereka sebenarnya berdua. Betul. Apabila berdepan dengan penjaga gol, tetapi lihat bagaimana kedua penjaga gol melakukan dive ke arah yang salah dan memberikan jaringan mudah untuk kedua pemain itu. Kalau kita perhatikan juga pada perlawanan ini sebenarnya jadi cuba untuk mencari gol kedua mereka, tetapi nampaknya keampuhan Benteng Pertahanan back four, 4 back four Terengganu anak watak ini berjaya walaupun boleh dibawa masuk, bola tu masuk seperti yang kita lihat di sini, tetapi mereka berjaya untuk menyelamatkan seketika. Ya, memang betul. Kita tengok ketika pasukan JDT melakukan serangan ataupun build up play, kita lihat kesemua pemain berada dalam dalam padang mereka ataupun dalam side mereka sendiri. Dan pasukan JDT pada ketika ini mereka lebih gemar melakukan serangan di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Kita lihat bagaimana gerakan yang cuba dilakukan oleh Arif Aiman, cuba masuk bola tu ke dalam dan melakukan cutback ataupun melakukan rembatan terus ke arah pintu gol. Dan hasilnya kalau kita tengok Haverty melepaskan peluang keemasan untuk menjadikan gol kedua pasukan JDT kerana cutback yang cuba dilakukan oleh Arif Aiman sebentar tadi gagal disempurnakan oleh Haverty kerana mungkin itu adalah peluang keemasan kerana beliau tidak dikawal oleh mana-mana pemain. Dan itu adalah peluang untuk beliau melakukan satu tapping saja, tapi mungkin tapping itu kurang baik dan bola itu melambung tinggi. Okey, kita saksikan sekali lagi gol pertama yang terhasil pada perlawanan pada hari ini. Pada minit yang ke-6 perlawanan, hasil Bergson da Silva, nampaknya dia terus berjaya untuk menjadikan gol dalam 7 pertemuan sebelum ini. Ini pertemuan ke-8 beliau bersama dengan Bentang Pasukan Terengganu. Jadi penalti yang ada di sini, okey, kita dapat lihat sentuhan yang berlaku di sini. Rasa ramai buat slow-mo ni kat sini. Ya, memang betul. Tetapi saya rasa seperti yang dikatakan oleh Rasdi, ketenangan yang ada pada Bergson melakukan penudah menuju sepakan penalti di dalam saingan piala akhir ni. Jadi memang satu jaringan yang begitu baik. Kita lihat bagaimana beliau mudah meletakkan bola di sebelah kiri petugas pasukan Terengganu kerana dengan kelajuan yang ada pada bola itu yang memaksa Suhaimi tidak dapat berbuat apa-apa lah. Tapi itulah kita dapat lihat bagusnya Bergson. Jadi satu perkara yang menarik perhatian saya ialah apabila insiden di kawasan penalti ada sepakan penalti diberikan tetapi tidak ada line cut. Jadi itu antara isu yang mungkin boleh diperkatakan bagaimana jaringan pada minit ke-6 itu. Dan apapun kalau kita lihat satu keadaan yang baik, kita lihat pengadil cuba untuk beraksi baik untuk mengawal permainan, tidak banyak tipuan-tipuan whistle. Tetapi itulah yang berlaku kerana kalau kita lihat sepanjang permainan ini jelas penguasaan 60% lebih di Terengganu sepanjang permainan. Okey, kita lihat gol yang kedua pula ni. Kerana gol kedua ini juga hangat diperkatakan ketika ini kerana satunya gerakan menarik daripada Ivan. Dia berjaya melepasi benteng pertahanan itu dan Jody Ahmad. Ya, saya rasa mungkin kesilapan pertama adalah kesilapan Jody Ahmad kerana timing ketika beliau ingin melakukan tandukan, tetapi ketika tandukan itu tidak dapat dilakukan, kita lihat bagaimana Ivan Mahmud sudah pun berjaya memperdayakan Sonroli. Selepas itu barulah beliau ingin melakukan rebatan, tetapi ketika beliau ingin melakukan rebatan ada tackle lewat yang dilakukan ke atas Ivan Mahmud dan kita mendakwa memang itu adalah penalti, tetapi mengapa pengadil tidak memberikan layanan kad merah? Dan kalau adanya VAR mungkin layanan kad merah akan diberikan kepada Jody Ahmad, tetapi sepakan
penalti ini sudah pun diberikan pada pasukan Terengganu. Jadi bagaimana mudahnya untuk Ivan Mahmud untuk menyempurnakan sepakan itu adalah satu jaringan yang terbaik. Rudi, saya berpandangan begini, bagi pengadil untuk 6 minit yang pertama, layan kad merah di awal permainan sememangnya cukup tegaslah. Jadi saya rasa pengadil pun akan betul-betul kena make sure benda tu betul-betul kesalahan yang berat dilakukan, barulah layan kad merah. Tapi kad kuning tadi saya rasa wajar. Dan yang menarik sekali sebenarnya jaringan tersebut ataupun insiden itu adalah bagaimana ketenangan Ivan Mahmud. Kerana beliau berjaya memperdaya Shane Lowry yang cuba melakukan tackle tadi dan melakukan kuisan ke depan, dan seterusnya beliau berpeluang untuk mendapatkan sepakan, tetapi di situlah insiden kad kuning dan sepakan penalti diberikan oleh pengadil. Teknik yang baik daripada Ivan Mahmud tadi, yang striker penyerang berjaya untuk memberikan dua pemain pertahanan. Kita lihat juga untuk kali ini percubaan satu persatu, yang mana percubaan terhasil di babak yang pertama ini terlebih dahulu di awal permainan. Kita dapat lihat di sini Berkson da Silva, percubaan di luar kotak penalti ini satu percubaan juga baik. Nasib baik di situ tidak ada follow up daripada mana-mana pemain JDT. Ya, kita tahu Berkson mempunyai kekuatan untuk melakukan rembatan baik di kaki kanan maupun kaki kiri, dan kita lihat bagaimana rembatan mungkin begitu jauh daripada gol, tetapi beliau berjaya melepaskan rembatan. Tetapi pada saya kita lihat bagaimana Suhaimi sudah pun bersedia untuk menampan seperti mana yang dikatakan oleh Nazim tadi. Tidak ada pemain yang cuba melakukan follow up, walaupun kita lihat Forestieri sudah pun berada di hadapan, dan itulah yang menyebabkan bola itu jauh daripada Forestieri, dan sambil kita lihat pertahanan cuba mengeluarkan bola sebentar tadi. Okey, itu percubaan, dan kalau kita lihat satu lagi percubaan yang terhasil pada waktu ini, yang mana gerakan yang juga daripada Arif Aiman terlebih dahulu. Ini comeback yang cukup baik di sini. Dia berjaya memperdayakan dua pemain pertahanan pasukan Terengganu. Ya, saya rasa ini satu gerakan yang betul baik yang dilakukan oleh Arif Aiman. Dia menggunakan kelajuan untuk memperdayakan pertahanan kiri itu Ubadullah, dan beliau melakukan satu cutback, tapi mungkin teknik yang kurang sempurna yang cuba dilakukan oleh Berti, kerana tidak ada pemain yang mengawal beliau, dan ini adalah mungkin sentuhan yang mudah untuk beliau menghasilkan gol, tetapi mungkin lantunan bola itu ketika bola itu datang ke arah beliau itu dah menyebabkan bola itu jauh tersasar. Saya melihat begini, Rudi. Kalau kita lihat Arif Aiman tidak banyak peluang selama itu. Betul. Di mana Ubais memangnya pemain yang cukup baik untuk menghalang di peringkat awal sebelum masuk kawasan penalti. Jadi itu satu-satunya peluang yang dimiliki oleh Arif Aiman dalam usaha melakukan gerakan yang sememangnya lazim dilakukan sebelum ini. Betul. Okey. Seketika kita saksikan statistik perlawanan untuk Asir di separuh masa pertama pada waktu ini, yang mana menyaksikan, kita sedia maklumlah, penguasaan lebih kepada pasukan JDT dengan 68% possession, 32%. Dari segi kita dapat sini, tetapi keputusannya masih kekal satu sama. Ya, memang penguasaan untuk pasukan JDT kerana mereka beraksi ataupun melakukan tekanan di bahagian serangan lebih baik dan kawalan-kawalan bola yang lebih baik. Tetapi kita melihat bagaimana shot on target 3 yang dihasilkan oleh pasukan JDT dan 1 untuk pasukan Terengganu, dan kedua-duanya mempunyai jaringan di separuh masa pertama. Jadi kita mengharapkan untuk separuh masa kedua lebih banyak perkara-perkara positif yang cuba dihasilkan oleh pasukan Terengganu, kerana di separuh masa pertama mereka tidak banyak melakukan gerakan. Mereka lebih banyak menghantar bola kepada Ivan Mahmud, tetapi tidak ada support. Ketika bola dapat pada Ivan Mahmud, tidak banyak support, dan itulah yang menyebabkan bola itu hilang. Jadi selepas itu baru kita tahu bagaimana pasukan ataupun pertahanan pasukan Terengganu perlu bekerja keras untuk mendapatkan bola itu balik. Kerana ini penting untuk semua pemain pasukan Terengganu, khususnya di fasa kedua ini, mereka lebih di bahagian serangan. Pemain pun perlu banyak untuk menghantar bola, untuk bila menghantar balik Ivan Mahmud dapat untuk membantu beliau. Okey, Rudi, separuh masa kedua akan ada perubahan daripada kedua pasukan atau bagaimana anda lihat? Saya rasa mungkin di dalam 15 minit pertama ni tidak ada perubahan yang akan dilakukan oleh kedua-dua jurulatih, kerana kita lihat pemain-pemain melakukan satu tugas yang betul baik untuk kedua-dua pasukan, dan mungkin selepas itu mungkin ada perancangan yang lebih penting yang perlu dilakukan oleh kedua-dua jurulatih. Okey, kita lihat untuk fasa kedua ni, adakah perlawanan ini akan berakhir dengan penentuan sepakan penalti? Itu kita akan lihat seketika saja nanti, kerana setakat ini masih lagi satu sama, dan dapat anda saksikan kehadiran penyokong yang berada di Stadium Nasional Bukit Jalil pada hari ini. Kita mengharapkan sorakan ini akan terus bergema. Penonton-penonton bersorak menyokong pasukan masing-masing dengan sebaik mungkin, dan pada perlawanan ini juga dengan kedudukan satu sama ini, kita dapat saksikan bahawa berkemungkinan separuh masa kedua akan lebih rancak, terutamanya bagi pasukan JDT yang mahu mempertahankan Piala Malaysia untuk kali ini. Ya, memang kerana kita tahu di separuh masa pertama mereka menguasai perlawanan dan mereka mempunyai peluang untuk menjadikan gol. Jadi di separuh masa kedua pemain pasukan JDT perlu lebih tajam di bahagian hadapan
harapan untuk mereka berjaya menjadikan gol. Dan untuk pasukan Terengganu, apa yang perlu mereka perbaiki adalah mereka perlu menggerakkan bola berhadapan hadapan. Kita tidak melihat bagaimana gerakan yang mereka lakukan, hanya satu saja seperti tadi menerusi sepakan penalti, dan itu tidaklah memberikan ancaman untuk pertahanan pasukan JDT. Kerana kalau kita lihat Sony Nordin tidak beraksi dengan kurang, bagi saya beliau kurang beraksi dengan begitu baik, tetapi Hakim Hassan beliau beraksi dengan begitu baik. Banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh beliau. Beliau datang daripada sebelah luar, datang cuba masuk pada dalam, cuba meminta bola. Sebagai pemain, itulah yang perlu dilakukan untuk menembusi pertahanan pasukan JDT. Memang kesukaran sehingga kan bagi Nur Hakim sendiri pun banyak terjahan dan juga halangan-halangan terpaksa sehingga beliau sendiri mengalami kecederaan untuk Nur Hakim untuk ini. Anda melihat gandingan bahagian tengah untuk pasukan JDT setakat ini bagaimana? Mereka seperti Song Wan dan juga iaitu antara lain seperti Arif Aiman sendiri, Afiq Fazai untuk setakat ini? Ya, gandingan Afiq Fazai, Hong Wan dan juga Herberti memang satu kombinasi yang baik. Kalau kita tengok mereka bergerak bahagian tengah, ketika bola berada di kaki Hong Wan, Hong Wan lebih gemar melakukan passing lane, hantaran passing lane yang memecah kebuntuan bahagian midfield. Ketika itulah kedua-dua pemain ini tidak dikawal, dan selepas itu kita lihat bagaimana Afiq Fazai melakukan turning dan melakukan, mungkin boleh melakukan hantaran 1-2 antara Bergson dan juga Fernando Forestieri. Jadi pemain-pemain pasukan midfield, pasukan Terengganu perlu berwaspada dengan ancaman midfield bahagian pasukan JDT. Memperlihatkan skuad hitam putih Terengganu telah pun mula berada di padang menantikan skuad pasukan JDT untuk aksi di separuh masa yang kedua. Kedua pasukan telah pun bersedia ketika ini. Jadi ayo sama-sama kita nantikan atau saksikan aksi separuh masa kedua bersama RJ dan juga Rudi Ramli. Selamat menonton. Baiklah, perhatian terus terarah ke semula ke Stadium Nasional di Bukit Jalil untuk menyaksikan kesudahan 45 minit yang kedua selepas kedua-dua pasukan berjaya menghasilkan satu jaringan melalui sepakan penalti. Di secara keseluruhan 68% penguasaan untuk JDT di separuh masa yang pertama, 32% untuk pasukan Terengganu, menunjukkan bagaimana secara keseluruhan mendapat 7 percubaan bagi pasukan juara bertahan itu banding 2 untuk pasukan Terengganu. Itu cerita di separuh masa yang pertama, dan pastinya separuh masa kedua menjanjikan saingan yang lebih menarik kerana kedua-dua jurulatih telah pun menilai dan melihat kemampuan dan juga kelebihan untuk pasukan sendiri, begitu juga kelemahan pihak lawan yang boleh dimanipulasikan di separuh masa yang kedua. Jadi 15 minit kedua cukup penting untuk kedua-dua pasukan. Jadi apa yang perlu dijangkakan, corak permainan yang akan dipamerkan oleh pasukan Terengganu yang sememangnya cuba apakah build up daripada bawah ataupun sebagaimana dimainkan di separuh masa yang pertama tadi. Ya, kita tahu pasukan Terengganu mereka juga gemar melakukan build up play di bahagian bawah, tetapi pada malam ini mungkin perancangan itu tidak menjadi di separuh masa pertama, tetapi kita mengharapkan di separuh masa kedua mereka masih lagi menggunakan filosofi yang mereka cuba terapkan pada sebelum-sebelum ini. Jadi kita mengharapkan build up play yang cuba dihasilkan dan juga lebih banyak idea-idea untuk mereka melakukan percubaan, kerana tidak ada banyak percubaan, hanya satu saja percubaan tepat ke arah pintu gol. Jadi untuk pasukan Terengganu mereka perlu lebih fokus khususnya di bahagian serangan untuk cuba untuk mendapatkan jaringan. Jadi sepak bola untuk Terengganu yang akan menyerang dari sebelah kiri ke kanan. Matthew Davis untuk Herberti, tampanan yang baik untuk Bergson, namun diteruskan Arif Aiman berdepan dengan Ubaidullah. Masih lagi Arif Aiman. Matthew Davis membantu Herberti. Ada larian cuba lakukan oleh Afiq Fazail, namun tidak ada respon dari Herberti. Forestieri untuk Kobin Ong. Wan Ho cuba mendapatkan bola tapi terpaksa ke belakang semula untuk Jody Ahmad. Afiq terlepas. Forestieri juga terlepas dan dikuasai semula oleh pasukan Terengganu. Biarkan oleh Kobin Ong lontar ke dalam untuk pasukan di selatan tanah air itu. Jadi kecederaan dialami oleh Kobin Ong. Apakah dia mengalami kekejangan?
Ya, saya rasa beliau mengalami kecederaan di bahagian ankle beliau. Kerana beliau sebentar tadi memegang ankle-nya dan kita mengharapkan beliau dapat meneruskan perlawanan. Tetapi kita lihat mungkin Amir Safari sudah pun dipersiapkan untuk menggantikan Koh Meng Ong sebentar nanti. Dan itu antara option yang dimiliki oleh pasukan JDT akibat kecederaan yang dialami oleh Koh Meng Ong. Lihat bagaimana keterbatasan gerakan dari Koh Meng Ong. Di situlah dia mengalami kecederaan. Dia pun tidak ada pergerakan yang agresif dilakukannya. Dan pertukaran menyaksikan Koh Meng Ong dikeluarkan dan Syami Safari pemain berusia 25 tahun gantikan tempat tersebut. Sentuhan pertama dari Syami. Ya, sebelum ini kita jarang melihat Syami beraksi di sebelah kiri, tetapi di peringkat antarabangsa beliau sudah pun beraksi. Jadi kita mengharapkan dengan pengalaman yang ada pada diri beliau dapat beliau membantu khususnya dari segi pergerakan untuk menggerakkan di sebelah kiri pintu gol pasukan JDT. Son yang menyumbangkan satu jaringan dan perlawanan ini. Ada percubaan yang dapat dilakukannya. Untuk mendapatkan jaringan pendahuluan yang kedua untuk pasukan JDT. Dan setakat ini statistik dalam Piala Malaysia ini untuk 15 minit di separuh masa yang kedua, 5 gol dihasilkan oleh pasukan JDT berbanding 1 untuk pasukan Terengganu. Manakala Terengganu juga dibolusi satu jaringan, tidak untuk pasukan JDT pada awal separuh masa yang kedua. Sonny Node terus saja ke depan. Ivan cuba melakukan larian tetapi terlalu kuat dari Sonny Node. Bolehkan lontaran ke dalam untuk pasukan JDT. Ya, sayang sekali ya antara yang cuba dilakukan oleh Sonny Node. Beliau melihat Noh K. Hassan berada di sebelah sana, tetapi kita boleh saksikan bagaimana Ivan Mahmud cuba untuk mengejar hantaran yang cuba dilakukan oleh Sonny Node. Dan ini adalah cubaan yang cuba dilakukan oleh Sean Rollins sebentar tadi. Beliau meletakkan diri beliau di bahagian far post, tetapi tampanan beliau kurang kemas, mudah untuk Suhaimi menangkap kemas. Satu kegarisan yang tidak digemari oleh Ivan Mahmud. Dapat reaksi dari Sean Lowry. Tampahan pembantu pengadil memberikan teguran dan juga meleraikan. Akhirnya Logeshwaran dan amal rilisan untuk kedua pemain ini. Namun perlu mengawal emosinya kerana beliau adalah nadi utama serangan bagi pasukan Terengganu. Aksan yang dipersalahkan. Dan saya rasa mungkin hadangan yang cuba dilakukan oleh Pakistan ketika saya rasa mungkin Safwan Maslan cuba untuk mendapatkan bola sebentar tadi, dan itulah yang menyebabkan pengadil memberikan sepakan percuma. Kerana Safwan Maslan terlebih dahulu mendapatkan bola daripada Pakistan sebentar tadi. Sekali lagi Terengganu, Sonny Node depan dengan Matthew Davis. Son, Arif Aiman jadi sekat. Harun Sa oleh Habib Sarun. Harun yang
Dan banyak main keperanan di bahagian tengah sebagaimana di separuh masa yang pertama. Dan kelaziman serangan yang dibuat, serangan balas terus saja dari bahagian pertahanan ke bahagian atas. Okay, kita lihat bagaimana Ivan Mahmud sudah pun berada dalam kedudukan offside. Sambil ada kekasaran yang cuba dilakukan oleh Ivan Mahmud ke atas Jordi Amat sebentar tadi. Langkah offside dilakukan oleh JDT lebih berkesan banding 1 untuk pasukan Terengganu. Son ke dalam untuk JDT. Arif Aiman untuk Heberty untuk mencari Baristeri, namun percubaan yang dilakukan oleh Syami. Satu gerakan yang betul baik yang cuba dilakukan oleh Heberty, cuba untuk mencari di manakah kedudukan Baristeri, tapi kita lihat bagaimana satu volley yang cuba dilakukan oleh Syami sebentar tadi sedikit saja tersasar. 9 shot on goal dilakukan oleh pasukan JDT banding 2 untuk Terengganu dalam tempoh 53 minit permainan. Belum dipersalahkan. Itu juga dengan Habib Harun. Ya, ada dua kekasaran yang begitu cepat yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Terengganu itu sendiri. Terlebih dahulu kita lihat bagaimana kekasaran yang cuba dilakukan oleh dulu ke atas Heberty, dan selepas itu bagaimana Bergson dijatuhkan oleh Safwan Maslan sebentar tadi. Dan mungkin Habib Harun mendapatkan layanan kad kuning kerana beliau tidak berpuas hati dengan apa yang dilakukan oleh pengadil sebentar tadi. Bantahan yang dilakukannya bolehkan kad kuning kedua untuk pasukan Terengganu. Heberty untuk mencari Sean Lowry. Bila mengeluarkan dari kawasan berbahaya. Ruang untuk JDT. Sean terlepas selepas diasak oleh Usyakir. Dan ke dalam Heberty tak kuat untuk Matthew Davis dan Sonny Node yang dipersalahkan. Sekali lagi reaksi yang tidak wajar dipertontonkan oleh pemain-pemain apabila keputusan pegawai perlawanan tidak dipersetujui ataupun digemari. Ya, saya rasa satu gerakan yang betul baik yang cuba dilakukan oleh Matthew Davis, cuba memperdayakan Sonny Node, tetapi mungkin pembantu mengadil melihat Sonny Node menggunakan kekuatan badan beliau untuk menyekat kemarahan yang cuba dilakukan oleh Matthew Davis. Heberty, Sean Lowry melakukan tadukan namun tersasar apabila beliau diasak oleh Habib Harun. Ya, satu hantaran di bahagian far post untuk mencari kedudukan Sean Lowry sebentar tadi, tetapi mujur ada Habib Harun untuk mengeluarkan bola itu. Akan penjuru yang seterusnya untuk pasukan JDT. Aiman yang akan melakukan sepakan ini. Arif Aiman, dia pos cari Jordi Amat namun dikeluarkan oleh Ivan Mahmud. Orilo untuk Sonny Node. Sean Lowry cuba melakukan kejaran namun hantaran yang baik. Ruang sekarang ini untuk pasukan Terengganu, namun Shihan lebih pantas untuk mengeluarkan bola dari kawasan permainan. Ya, satu tindakan yang cukup bijak yang cuba dilakukan oleh Shihan kerana beliau keluar untuk mengeluarkan bola, kerana kita tahu Kiasan cuba memberikan tekanan kepada diri beliau
Tapi di sini kita lihat bagaimana counter attack yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain Terengganu. Yang kita menyaksikan bagaimana antara yang cuba dilakukan oleh Engku Syakir ke atas Nur Hakim Hassan sambil dikeluarkan oleh Syihan. Bahkan dari Syakir tadi kalau kita lihat, ia adalah membias. Kalau ia adalah satu tampanan, pastinya ia akan lebih tepat untuk cari rakan. Jadi kedua-dua pasukan masih lagi terikat satu jaringan. Dori yang mengalami kecederaan. Apakah pertukaran kedua yang akan dilakukan oleh pasukan JDT? Dori dikeluarkan akibat kecederaan. Tempatnya akan dimasukkan adalah Firuz Baharudin. Gantian pemain yang kedua untuk pasukan JDT. Peluang Norilo, cobaan sekali lagi membias. Satu blocking yang baik dilakukan sebentar tadi oleh pertahanan pasukan JDT. Ya, satu gerakan yang begitu baik yang dilakukan oleh pemain-pemain Terengganu. Di sini kita lihat bagaimana clearance yang cuba dilakukan oleh Jody Ahmad. Dan selepas itu Nur Hakim Hassan terus melakukan rembatan. Dan rembatan susulan yang cuba dilakukan oleh Azhar Azmi sambil ditampan oleh Afiq Fazal sebentar tadi. Pemain Tuan Mahmud yang memiliki kecederaan, tapi perlawanan diteruskan oleh Ngadil. Dia tidak membabitkan kecederaan yang serius. Itu Davis untuk Jody Ahmad. Untuk mencari Forestieri dari Syihan. Kita lihat bagaimana peluang atau dari Syami tadi. Kita lihat bagaimana Bekson, namun begitu tersasar di sebelah kanan penjuru gol pasukan Terengganu. Ya, satu gerakan yang betul baik. Kita lihat bagaimana begitu pantasnya kaki Bekson untuk memperdayakan pertahanan pasukan Terengganu. Dan selepas itu beliau melakukan rembatan kaki kiri beliau. Walaupun kita boleh saksikan Sami Safari sudah pun membuka di sebelah kiri pintu gol pasukan JDT. Ciptaan Iban Mahmud seharusnya ada memberhentikan perlawanan ini lebih awal, tetapi memberikan advantage untuk pasukan yang mendapat bola ketika itu. JDT seandainya tidak ada tipuan vision, wajar untuk mereka terus melancarkan serangan. Ya, memang betul kerana penentunya adalah pengadil sendiri yang perlu memberhentikan perlawanan. Tetapi seandainya tidak ada kecederaan yang serius, itulah yang menyebabkan pengadil meneruskan perlawanan. Habib Harun yang turut terima layang kad kuning dalam perlawanan ini. Berpisah untuk Terengganu yang memiliki kecederaan. Dan di bahagian bahu kiri lalu untuk Aiman terus saja dipintas pemain Terengganu. Norilo untuk Sony Node. Norilo semula. Bukan yang tidak baik untuk Ivan Mahmud. Bagi Norilo melakukan tolakan ke depan. Sony Node membuka peluang di sebelah kanan sekarang ini. Ivan Mahmud berdepan dengan penjaga gol, namun terus mudah ditangkap kemas oleh Syihan Azmi. Ada beberapa pilihan yang boleh digunakan. Antara yang terbaik adalah Nur Hakim Hassan.
Ya, memang betul kerana Anwar Hassan sudah pun membuka di sebelah kanan, tetapi Azhar Azmi memilih untuk menghantar kepada target man mereka iaitu Ivan Mahmud kerana mempunyai ketinggian yang tinggi untuk mendapatkan bola tinggi. Bahaya untuk Terengganu. Virus lepas, Nurilo membantu untuk Terengganu. Sambil itu Habib Harun mengalami cederaan sekali lagi. Layan kad yang diberikan kepada pemain JDT, kekasaran dari Matthew Davis ke atas Ivan Mahmud. Ya, satu antara yang pada saya begitu baik yang cuba dilakukan oleh Nurilo bila melihat lari yang cuba dilakukan oleh Ivan Mahmud, tetapi Matthew Davis terpaksa menarik badan Ivan Mahmud sebentar tadi kerana tidak ingin orang kata tidak ingin Ivan Mahmud meneruskan larian yang cuba dilakukan oleh beliau. Wajar layan kad kuning untuk Matthew Davis kerana breakdown of play yang dilakukannya. Dipulihkan Terengganu terus melancarkan serangan. Pelarian yang sememangnya akan dapat diatasi dengan mudah oleh Ivan Mahmud berdasarkan pada ketinggian dan juga fizikal yang dimilikinya. Di 63 minit permainan ini telah pun berlangsung. Kekal dua jaringan di separuh masa yang pertama. Kita lihat bagaimana kecederaan yang dialami oleh Habib Harun. Mungkin ada terkena pijakan yang cuba dilakukan oleh Feroz Baharudin sebentar tadi ke atas Habib Harun. Peluang untuk JDT. Gerakan bola mati. Syihan pasnya akan diuji, tapi agak mudah untuk dibaca kerana target man hanyalah untuk Ivan Mahmud. Nurilo yang akan melakukan sepakan. Rakam offside dan cuba dibina oleh tahanan JDT. Ivan Mahmud berjaya menampan dengan kebas. Ivan Mahmud dan Syihan berjaya menampan. Satu idea yang cukup menarik dari Nurilo. Ya, satu hantaran yang begitu baik yang cuba dilakukan oleh Nurilo. Beliau melihat lari yang cuba dilakukan oleh Ivan Mahmud. Dan selepas itu satu kawalan menerusi peha yang dilakukan oleh Ivan Mahmud. Tetapi kredit perlu diberikan kepada Syihan kerana cepat untuk keluar untuk menutup ruang yang ada pada Ivan Mahmud. Matthew Davis yang membolehkan tampanan dilakukan oleh Ivan Mahmud terlepas dari perangkap offside kerana beliau adalah pemain terakhir ada di bawah sekali. Setakat ini Heberty perlu menggandakan usaha ke dalam dari Ubadullah untuk Terengganu. Itu David terus cuba menghalang, dibantu oleh Heberty. Begitu kita melihat Syakir yang cuba untuk mendapatkan sepakan bebas di sebelah kiri, sebelah kanan pintu gol pasukan JDT. Ya, di sini kita lihat bagaimana apa yang didakwa oleh Engku Syakir adalah sepakan penjuru untuk pasukan Terengganu, tetapi pengadil tidak memberikan sepakan penjuru kepada Terengganu. Ahmad untuk Feroz. Bahu agak terbuka di bahagian tengah. Biarpun Syakir berada berdekatan dengannya. Matthew Davis. Ihan. Arif Aiman, tetapi tidak banyak, hanya satu saja pergerakan menarik dari Arif Aiman sepanjang permainan ini. Satu cutback yang dilakukannya untuk Heberty tetapi tersasar di sebelah kiri pintu gol pasukan Terengganu. JDT sekali lagi cuba mencanakan serangan. Gerakan sesuatu dari bawah. Tadi amat untuk Matt Davis.
Lalu kuat pula dari Matthew Davis kepada Haberty. Ya, saya rasa mungkin kawalan yang kurang baik yang cuba dilakukan oleh Matthew Davis. Kerana ketika kawalan itu, bola itu melantun dan selepas itu Sonny Nordin melakukan asakan, itulah yang menyebabkan hantaran yang kurang baik ketika bola itu dimainkan. Taruh ke dalam yang dipersia-siakan Shakir dan juga Nurilo. Arif Aiman untuk Bergson, Haberty keluarkan dari kawasan berbahaya oleh Shakir. Afiq terlepas, begitu juga dengan Haberty. Jami yang dipersalahkan dalam usaha untuk melakukan clearance tadi. Ya, saya rasa mungkin kaki yang itu tinggi yang dilakukan oleh Syami sebenarnya tadi ketika Hakim meletakkan kepala beliau untuk mendapatkan bola. Itulah memaksa pengadil memberikan sepakan percuma kepada Terengganu. Risiko besar untuk mendapatkan advantage, tapi itulah yang digunakan oleh Nur Hakim. Line kad kuning untuk Syami Safari. Tiga line kad kuning untuk pasukan JDT. Banding Sonny Nordin untuk pasukan Terengganu hingga setakat ini. Kawanan melebihi minit ke-68. Nur Hakim lepas, tidak. Rakam offside dilakukan oleh pertahanan pasukan JDT. Ya, satu gerakan ataupun vision yang begitu baik, tetapi mungkin larian yang dihasilkan oleh Hakim Hassan sedikit saja laju ketika bola itu dimainkan. Perangkap offside jaya dilakukan oleh JDT berkesan ke atas Terengganu banding 1. Juara bertahan itu lontar ke dalam untuk JDT. Jami untuk Firuz. Nordin untuk tutup ruang sebelah kiri, bantu oleh Arif Aiman. Gerakan Arif Aiman jaya melepasi Shakir, masih lagi Arif. Berdaya dan seterusnya beliau mengawal bola dan satu cross mencari Forestieri dan juga Bergson. Sekadar melintasi kawasan penalti, kawasan gol pasukan Terengganu sebentar tadi. Ya, satu gerakan yang begitu baik. Kita lihat bagaimana kawalan bola yang begitu baik yang cuba dilakukan oleh Arif Aiman, tetapi sayangnya hantaran di bahagian far post tidak menemui sasaran kerana ada Fernando Forestieri dan juga Bergson di bahagian belakang. Dasar dari Firuz untuk menggagalkan serangan yang cuba dilancarkan oleh pasukan Terengganu. Hampir 70 minit permainan, belum berubah skor sebagaimana berakhir separuh masa yang pertama. Terus saja dari Jody Ahmad untuk Sonny Nordin. Sonny Nordin, tiga pemain JDT berada berdekatan. Kekasaran tidak disengajakan oleh Ivan Mahmud. Bolehkan sepakan bebas bagi pasukan JDT. Kita lihat bagaimana kekasaran yang mungkin cepat yang dilakukan oleh Ivan Mahmud dan ingin memberhentikan larian yang cuba dilakukan oleh Haberty sebentar tadi. Apabila ada sentuhan melihat daripada kedua pemain, kedua pasukan ini cuba mengambil peluang. Terusnya apa yang berlaku terhadap Bergson? Kerana memegang bola seharusnya jika tidak ada tipuan whistle, maka wajar line kad kuning sebenarnya diberikan kepada Bergson. Ya, memang betul, saya setuju kerana bola itu tidak diberikan sepakan percuma kepada mana-mana pemain, tetapi mungkin Bergson cuba menggunakan tangan beliau untuk menangkap bola sebentar tadi. JDT untuk Afiq. Forestieri terlepas. Rilo juga terlepas untuk Haberty.
Pendek saja untuk Matthew Davis. Arif Aiman melakukan larian di sebelah kanan. Arif, satu cross dan terus saja mempias keluar dari hadangan yang dibuat sebentar tadi oleh Syarul Nizam. Di sini kita lihat bagaimana Arif Aiman cuba meletakkan bola di bahagian near post, tetapi tidak ada pemain yang cuba bergerak ke hadapan untuk menyambut antara yang dilakukan oleh Arif Aiman. Akan penjuru untuk sukan JDT. Dari Heberty ke Papus ke bahagian tengah dan jaringan tandukan yang dilakukan oleh Firoz. Jadi Firoz Baharudin meletakkan pasukan JDT sekarang ini di depan semula. Ya, satu gol yang begitu baik yang dihasilkan oleh Feroz, dan ini adalah jaringan pertama beliau dalam saingan Piala Malaysia. Bagaimana begitu tinggi beliau melompat untuk melakukan tandukan untuk menewaskan Suhaimi. Rasa satu jaringan yang begitu baik untuk diri beliau dalam saingan Piala Malaysia ini. Sekali lagi kita lihat bagaimana beliau begitu tinggi dan terus melakukan henjutan untuk melakukan tandukan untuk menewaskan Suhaimi. Satu free header dimiliki oleh Firoz. Tanpa sebarang asakan dari pemain JDT. Tetapi yang menarik juga tindakan susulan dari Forestieri yang menjangkakan segala kemungkinan seandainya bola itu mengenai tiang gol. Satu kredit, namun jaringan pada minit ke-73 oleh Firoz Baharudin meletakkan JDT kembali semula di depan dengan keputusan 2-1. Dua pertukaran serentak yang akan dilakukan oleh pasukan Terengganu untuk memberikan tenaga baru bermain yang dipersiapkan untuk pertukaran tersebut. Masuk Saiful Hakim dan juga Syarif Hasifi. Jakir selagi dalam permainan sebelum bantaran ke dalam diberikan kepada pasukan JDT. Pertukaran serentak dengan Saiful Hakim yang akan dimasukkan. Dan beliau akan menggantikan Habib Harun. Habib Harun yang dikeluarkan. Main yang cukup emosi. Panjang permainan. Pertukaran pertama untuk pasukan Terengganu. Tarif pula ya, saya rasa dengan dua pertukaran yang dilakukan oleh Tomislav, ya, sedikit sebanyak ingin cuba untuk memberikan tekanan di bahagian serangan kerana mereka sekarang ini ketinggalan 2-1 di belakang pasukan JDT. Jadi dengan kemasukan kedua-dua pemain ini, kita mengharapkan lebih banyak idea yang perlu dilakukan oleh kedua-dua pemain ini. Satu cross tidak memberi sasaran. Selamat gol pasukan JDT. Permainan memasuki suku yang terakhir, 15 minit yang terakhir. Daripada kedua-dua pasukan berjaya menghasilkan 2 gol dalam 6 perlawanan sebelum ini. Bagi JDT, tempoh tersebut mereka dibolusi sebanyak 2 kali. Tidak untuk pasukan Terengganu. Jadi Terengganu terus mengasak. Asakan yang dilakukan di atas Afiq Fazail. Ya, di sini kita bagaimana kesalahan yang cuba dilakukan oleh Murilo ke atas Afiq Fazail sebentar tadi. Walaupun saya rasa mungkin terkena ankle Afiq Fazail.
Sepakan percuma untuk JDT. Bom mencari Bergson. Dikuasai semula oleh Terengganu. Dari Jody Ahmad. Forestieri. Arif Aiman. Namun apakah tangkapan penjaga gol di luar kawasan penalti. Tempuhan sesama sendiri yang berlaku di antara Suhaimi dan juga pertahanan pasukan Ubaidullah, pertahanan pasukan Terengganu. Ya, saya rasa mungkin Suhaimi terkena boots ataupun kaki Ubaidullah sebentar tadi ketika tolakan yang cuba dilakukan oleh Arif Aiman ke atas Ubaidullah, dan di sini kita lihat bagaimana bola. Kita lihat bagaimana Suhaimi mungkin kakinya terkena kepada Suhaimi. Tetapi mungkin ada kibaran bendera dari pembantu pengadil apakah tangkapan yang dilakukan oleh Suhaimi di luar kawasan penalti, ataupun mungkin tarikan Arif Aiman di awal itu yang menyebabkan lawanan ini dihentikan. Saya rasa mungkin tolakan yang dilakukan oleh Arif Aiman kerana Suhaimi sudah pun keluar dan menangkap bola itu. Di sini kita lihat mungkin daripada sisi belakang ini, dan Suhaimi yang terkena boots ataupun kaki Ubaidullah. Lihat tangkapan bola yang dilakukan oleh Suhaimi apakah melepasi garisan dalam kawasan penalti ini. Dua insiden, satu kejadian pada minit ke-38 menyebabkan permainan terhenti buat seketika. Peran ketiga untuk Terengganu. Satu lagi tenaga baru yang dimasukkan, Adisa Cryson. Tetikan Engku Syakir menyedari ketinggalan dengan satu jaringan. Satu keputusan yang sememangnya perlu dilakukan. Ya, dengan kemasukan Anissa Cryson, sudah semestinya pasukan Terengganu ingin cuma untuk mempertajamkan daripada serangan. Kita mengharapkan beliau boleh memberikan impact khususnya ketika ini kerana pasukan Terengganu ketinggalan 2-1 di belakang. Belum melakukan tandukan terus kepada Heberty. Dari Arif Aiman, Bergson dan Heberty semula sekarang ini. Sorinode yang melakukan kekasaran. Kita melihat bagaimana Sorinode diberikan amaran lisan pada pengadil perlawanan pada protes yang dilakukannya. Saya rasa mungkin juga terkena ataupun pijakan yang terkena kaki Heberty. Dan di sini kita lihat bagaimana kaki kiri Heberty cuba dipijak oleh Sorinode sebentar tadi. Peluang untuk Terengganu. Ivan Mahmud. Ada pelanggaran yang membabitkan Ivan Mahmud, namun perlawanan diteruskan. Peluang untuk Terengganu sekarang ini. Syihan menutup ruang. Satu idea yang cukup baik untuk Terengganu. Ya, kita jarang sekali melihat Azhar Azmi melakukan overlapping, tetapi kali ini beliau cuba membantu bahagian serangan, dan kita boleh lihat bagaimana gerakan yang cuba dilakukan oleh beliau. Beliau ingin melakukan crossing, tetapi mujur crossing yang beliau lakukan itu dapat dibaca antara yang cuba dilakukan oleh Azhar Azmi. Dari Nurilo, ia pos terus saja kepada Heberty untuk menaduk keluar. Disepakan penjuru yang berturut-turut pasukan Terengganu. 9 minit, kurang 9 minit permainan sebenar. Terengganu dengan sepakan penjuru
Akson mengeluarkan dari kawasan berbahaya. Terence. Arif Aiman cuba melakukan challenge. Forestieri. Untuk Hanwo dan seterusnya kita melihat bagaimana Bergson turun sedikit ke bawah. Gagalkan Arif Aiman kesorangan di depan. Firuz. Jaring gol kedua untuk JDT. Dan melihat bagaimana pasukan JDT cuba bermain secara possession. Memegang bola lebih lama kerana jika tidak ada peluang untuk pasukan Terengganu melancarkan serangan, mereka cuba mempertahankan defisit 1 gol lebihan yang dimiliki. Arif Aiman dikasari. Disebabkan bebas untuk pasukan JDT. Dua lagi pertukaran terakhir dilakukan oleh pasukan Terengganu. Denidon Krasniqi akan dimasukkan menggantikan Nurilo. Sampai pertukaran seterusnya untuk pasukan Terengganu kerana mereka sememangnya mahukan tenaga baru, impak yang lebih besar dan pergantian pemain. Sador dimasukkan. Dua pertukaran serentak yang cuba dilakukan juga oleh pasukan JDT. Afiq Rahim dan juga Choo Insa yang turut dipersiapkan jelang kurang 7 minit yang terakhir ini. Ya, saya rasa dua pertukaran untuk kedua-dua pasukan yang berbeza kerana pasukan Terengganu meletakkan dua pemain di bahagian serangan dan untuk pasukan JDT mungkin dengan kemasukan Choo Insa dan juga Afiq Rahim bahagian tengah cuba mengimbangi ataupun cuba untuk menyekat kemarahan yang ada pada midfield pasukan Terengganu. Itu peluang untuk Arif Aiman. Apakah yang akan dikeluarkan? Afiq Rahim yang akan masuk. Forestieri yang akan dikeluarkan. Periksa hatikan Forestieri. Sambil itu Afiq Fazail dikeluarkan sambil Syafiq akan mengambil tempat bahagian tengah. Kali lagi kita lihat bagaimana Ivan Mahmud tidak berpuas hati. Mahu ada layan kad yang wajar dikeluarkan. Hasil dari kekasaran dilakukan oleh Jody Ahmad. Dalam insiden ini ada tarikan yang dilakukannya. Ya, memang betul ada tarikan yang cuba dilakukan oleh Jody Ahmad ke atas Ivan Mahmud dan itulah yang menyebabkan pemain-pemain ingin pengadil melayangkan kad kuning kepada Jody Ahmad sebentar tadi. Terus melakukan challenge. Bantuan terus diberikan oleh Syafiq. Afiq Rahim untuk Bergson namun tampanan terlalu kuat pula. Peluang untuk Terengganu pula. Sonny Norde jaya mengatasi Arif Aiman. Namun begitu turnover untuk pasukan JDT. Syafiq. Perempuan dari belakang diteruskan. Peluang untuk pasukan JDT. Bergson. Peluang untuk Bergson. Satu percubaan. Ini kali kedua di penjuru kiri kanan ditunggu pasukan Terengganu yang jadi sasaran Bergson ini. Ya, di sini kita lihat bagaimana Bergson cuba masuk ke dalam untuk melakukan stay over dan terus melakukan rebatan melalui kaki kiri beliau. Tapi sayangnya rebatan melalui kaki kiri beliau jauh tersasar kerana pemantau sudah pun menutup ruang yang ada pada Bergson. Ada line cut yang diberikan kepada Firuz. Jaring gol kedua dalam perlawanan untuk pasukan JDT dalam perlawanan ini.
Lihat bagaimana kad ini diberikan dari kesilapan Firuz Harudin. Saat itu pastinya ada benteng akan dibina oleh JDT. Sekurang-kurangnya 3 pemain akan membina tembok. Jangan antara Ivan dan juga Liridon. Sabar pastinya akan naik ke atas untuk berikan kelebihan yang tinggi lampai untuk berada dalam kawasan penalti. Dari Ivan Mahmud. Sepakan cuba langsung ini. Ivan, namun begitu kita sasar di sebelah kiri pintu gol pasukan JDT. Ya, satu sepakan yang itu laju yang cuba dihasilkan oleh Ivan Mahmud, tetapi bola itu tidak menjunam. Kita lihat bagaimana walaupun bola itu tepat ke arah gol, tetapi bola itu tidak memihak kepada Ivan Mahmud untuk lebih tajam ke bawah untuk rembatan yang dilakukan oleh beliau. Akan gol Pershihan Mahmud. Terlihat bagaimana Adisak cuba melakukan larian tanpa bola di depan. Belum ada reaksi yang diberikan oleh Ivan Mahmud. Terus biru terbaru yang dilayangkan kad kuning. Sador. Balik semula kita melihat bagaimana pemain-pemain Terengganu cuba semula untuk merencana serangan, namun Akson yang berjaya untuk berikan tekanan pada pemain Uzbekistan ini. Insaf berjaya merampas untuk Arif Aiman. Matthew Davis ke belakang untuk menjaga golnya, melakukan sepakan. Kali lagi mencari Bekson. Syafiq. Echo Insa pada Syafiq Rahim. Pemain JDT cuba bermain secara penguasaan bola sekarang ini. Menarik seberapa ramai pemain Terengganu turun lebih ke bawah. Arif Aiman dapat bola muntah. Liberty. Arif Aiman semula. Peluang untuk Arif Aiman. Ada dalam kawasan penalti dan percubaan terus. Tetapi berjaya untuk disekat oleh Suhaimi Husin. Dan peluang berikutnya dari Liberty. Di kurang 1 minit terakhir, berapakah tambahan masa yang akan diberikan oleh pegawai keempat? Ya, di sini kita lihat bagaimana Arif Aiman menggunakan badan beliau untuk meletakkan diri beliau di hadapan dan terus melakukan rembatan, tetapi susulan kita lihat bagaimana Berti cuba melakukan rembatan musuh kaki kiri beliau, tapi mudah untuk Suhaimi melangkah kemas rembatan yang dihasilkan oleh Berti. 5 minit yang cukup panjang untuk pasukan JDT, tetapi sebaliknya bagi pasukan Terengganu yang masih ketinggalan dengan 1 gol. Sampai Adisak Raison gagal untuk mengatasi Matthew Davis. Segala usaha yang dilakukannya untuk mendapatkan kontak, Syihan lebih bersedia. Syihan Azmi untuk Bekson. Echo melakukan tandukan. Heberty cuba membantu. Masih lagi Heberty. Biarkan saja untuk lontaran ke dalam. Pasukan JDT ini. Arif Aiman. Sepakan penalti diberikan kepada JDT. Kekasaran oleh Syahrul Nizam ke atas Arif Aiman. Undang Padah pastinya akan meniup bangkitan yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain Terengganu.
Ya, kita lihat bagaimana kekasaran yang cuba dilakukan oleh Syarul Nizam ke atas Arif Aiman. Mungkin rasa ya di sini Syarul Nizam meletakkan kaki beliau untuk menghadang larian yang cuba dilakukan oleh Arif Aiman terlebih dahulu. Dan ada tolakan ke depan ini jadi dilakukan oleh Arif Aiman. Ya, memang betul. Biarpun Sador Kulmatov bersedia sebagai last man, namun Leonid Krasniqi yang diberikan kad kuning, mungkin bantahan dilakukannya. Dan atas keputusan ada perlawanan S. Logeshwaran. Apakah Pakistan akan memberikan sepakan ini kepada Arif Aiman? Perhatikan Arif Aiman seakan mahu mengambil sepakan ini. Ya, memang betul. Saya rasa mungkin Arif Aiman mahukan sepakan ini. Tapi mungkin ada sedikit perbincangan antara Arif Aiman dan juga Buxton. Sepakan penalti yang ketiga dalam aksi final ini. Sepakan penalti yang paling banyak dalam saingan Piala Malaysia ini. Dalam sesuatu perlawanan, khususnya perlawanan akhir. Jadi Buxton membiarkan untuk Arif Aiman yang mengalah. Karena peluang itu dicipta oleh pemain ini. Arif Aiman berdepan dengan Suhaimi Husin. Jadi dari Arif Aiman, dan jaringan dapat dihasilkan 3-1. Bagi JDT terus mendahului dan seterusnya mengukuhkan cekaman untuk mendapatkan piala Malaysia yang keempat dalam koleksi JDT. Ya, satu sepakan penalti yang begitu sempurna yang dihasilkan oleh Arif Aiman. Kita lihat bagaimana begitu confidentnya beliau untuk melakukan rebatan, walaupun ada sedikit orang kata kurang berpuas hati yang dilakukan oleh Buxton, kerana Buxton ingin juga melakukan rebatan sepakan penalti ini. Dan di sini kita lihat bagaimana Syarul Nizam cuba mengasari larian yang cuba dilakukan oleh Arif Aiman, dan saya rasa ini adalah satu jaringan yang begitu baik yang dihasilkan oleh Arif Aiman. Perayaan jaringan ketiga JDT sambut dengan layan kad kuning yang diberikan kepada Arif Aiman selepas membuka bajunya untuk kerayaan itu. Jadi jaringan pada tambahan masa 4 minit dari Arif Aiman untuk membolehkan JDT terus kukuh dengan 3-1. Di peluang untuk Terengganu untuk merapatkan jurang jaringan. Jihan cuba untuk mengambil masa. Edidon mencabar permainan ini diteruskan oleh Syian Azmi. Jadi tambahan masa 5 minit lah pun dilepasi, itu adalah minimum, sambil Arif Aiman turut dilayangkan kad kuning dalam aksi final ini. Davis bertandukkan, Ridwan terlepas, itu juga Sonny Node. Jadi tempoh panjang untuk JDT melengkapkan piala sebelum piala terakhir yang akan secara rasmi pada 16 Disember nanti. Aksi final terakhir untuk JDT perlawanan ke-26 berdepan dengan pasukan Penang FC. Pun satu lagi kejayaan, piala Malaysia yang keempat yang berjaya berada dalam koleksi pasukan JDT. Kedua pasukan sememangnya menunjukkan komitmen mereka sepanjang permainan ini.
khususnya pasukan Terengganu untuk menamatkan kemarau 22 tahun menculang piala ini selepas 2001. Mereka tewas pada Perak sebelum ini pada aksi final terakhir pasukan Terengganu kali ini. Mereka gagal menghalang pasukan JDT untuk terus mencipta kemenangan dan juga kejayaan untuk melengkapkan 4 piala utama dalam saingan Liga Malaysia. Mungkin Rudy boleh merumuskan corak permainan kedua pasukan ini. Ya, kalau kita tengok untuk pasukan JDT, mereka dilabelkan sebagai pasukan yang terkuat untuk pasukan Malaysia dan sudah semestinya dengan kejayaan yang mereka lalui pada malam ini, satu kejayaan yang untuk merekodkan untuk pasukan JDT itu sendiri, kerana kita tahu ini adalah tahun kedua mereka menangi dalam 3 atau 4 kejuaraan liga yang mereka menangi, dan saya rasa satu pertandingan yang betul baik. Kita lihat walaupun ada 3 sepakan penalti yang diberikan oleh pengadil, tetapi mutu permainan yang ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan begitu baik sekali, kerana kita tahu kualiti ada pada pasukan JDT maupun pasukan Terengganu. Mereka menunjukkan satu permainan yang betul baik yang cuba kita saksikan pada malam ini. Musim ketiga berkesudahan bersama pasukan JDT dan melihat bagaimana mampuannya untuk terus mencetak jaringan. Dan juga dengan Arif Aiman selain Firuz Baharudin. Jadi 2 sepakan penalti dan 1 jaringan. Tadi Firuz membolehkan JDT berjaya menjulang Piala Malaysia buat kali keempat. Besar penuh JDT 3, Terengganu 1. Isu-isu yang ditangani oleh pekerja sosial cukup rumit walaupun berdepan pelbagai cabaran. Kami sedia berkhidmat demi yang memerlukan. Kejohanan Hoki Piala Dunia Remaja Lelaki 2023. Jumaat 8